نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخامسة المقابلة. أيوة. قال المصنف رحمه الله الخامسة yang kelima وجوه البلاغة هنا يعني المبالغة وأما الجدد فاصبروا صبرا جميلا. أيوة فاصبروا صبرا جميلا إن شاء الله تتعلموا سد القارمة. وأما القدماء الذي قد تعلموا البلاغة لو سألتكم لا تجيب بصيرة. أيوة يلا. الخامسة المقابلة. مقابلة من أبا المبا بديع. أيوة مقابلة يعني muqabalah dengan mutabaqah hampir-hampir sama. Tapi muqabalah ini dia dua pertentangan ke atas. Sebab tu sebelum tibak kan, Alladzi khalaqal mauta wal haya, terus Alladzi khalaqal mauta wal haya, dialah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian, kehidupan, dia datang serentak. Itu kita panggil mutabaqah ataupun tibak. Tapi muqabalah dia akan bawa dua bentuk, dalam satu ayat itu dua bentuk pertentangan ataupun tiga bentuk pertentangan. Okey. Sini dua bentuk pertentangan, al-muqabalah, dua bentuk pertentangan. Okey, cuba tengok. Ini mungkin maksud begini ya. Ayat berakhir. في سورة ماذا؟ في سورة ماذا التوبة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. في أي سورة هذا؟ مثلا يضع توبة هذا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا. في التوبة مثلا يلا تذكر جيدا في سورة التوبة ولا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. Ini kita panggil hadza nusami laysa mutabaqah, sebab dia dua ke atas. Falyadhaku, ini ancaman para munafik. Ketawalah kamu sekarang. Sekejap kamu ketawa. Di dunia saya boleh ketawa beriman. Ini ancaman Allah kepada golongan munafik. Falyadhaku qalila. Kamu ketawalah. Pemain beriman, ketawalah kamu. Tersendalah kamu ketawa. Dia membodohkan beriman. Falyadhaku qalila
wal yabku katsira. Nanti kamu akan menangis banyak. Faham tu? Ketawalah sekarang, tapi sedikit kamu ketawa. Jadi sini fal yadhaku. Makna ketawa. Lawan dia apa? Menangis. Okey. Fal yadhaku qalila, sedikit. Sedikit lawannya apa? Sedikit lawannya apa? Banyak. Nampak ni? Ini kita panggil ilmu badi'. Dalam Quran dipanggil al-muqabalah. Okey. Kalau tibaq satu saja. At-tibaq atau mutabaqah satu saja. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu mati, kematian dengan kehidupan. Okey. Wa asirru qawlakum aw jahru bih. Wa asirru, perlahankanlah, sirkanlah perkataan kamu atau nyaringkanlah. Itu kita panggil mutabaqah. Tapi itu muqabalah di atas lagi. Dia satu ayat, dua persamaan. Falyadhaku qalila, dia datang ketawa. Kemudian datang pada wal yabku katsiran. Inilah kita apa? Inilah keindahan Al-Quran. Di segi kita bagi ilmu muhsinatil badi'iyah. Keindahan bahasa Al-Quran. Dia susun dua ayat bertentangan. واضح؟ في كيف تكتب من جديد؟ قد أخذنا هذا يا حفيظ. تكتب من جديد؟ banyaklah. Sebab tu dia kata apa? Contoh. Sayyidina Ali. Sayyidina kata? Contoh. Ini Quran. Contoh Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali di antara sahabat yang terkenal dengan fusaha keindahan bahasa dia. Sayyidina Ali. Dia kata apa? Dia tulis surat pada Sayyidina Uthman. Innal haqqa. Okey. Innal haqqa thaqilun wabiyyun wa innal batila khafifun mariyun. Cuba tak disebut. Ini kata-kata surat ini diriwayatkan. Kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, "Innal haqqa", sesungguhnya kebenaran. Okey. Hak. Lawannya apa? Innal haqqa, sesungguhnya kebenaran ini thaqilun, berat. Sebab tu tak ramai yang sanggup memikul kebenaran. Innal haqqa thaqilun, berat. Wabiyun, makna wabi ini apa itu? Wabak, perit. Thaqilun, perit. Untuk kita terang wabiyun, wabak. Katanya kita wabak. Wabiyun, perit. Untuk kita thaqilun, dia berat. Wabiyun, perit. Sebab tu kebenaran ni tak ramai yang sanggup ikut. Dia kata innal haqqa thaqilun wabiyun. Sesungguhnya kebenaran thaqilun. Wabiyun. Sesungguhnya kebenaran ini berat. Wabiyun. Mana wabi? Letih. Kita bawa kebenaran ni letih. Faham tak? Nak bawa kebenaran ni letih. Tidak. Sebab tu letih sekejap, biarlah letih. Sebab apa? Letih hanya di dunia, jangan letih di akhirat. Kemudian wa innal batila, sedangkan kebatilan itu, kemungkaran itu, kedurjanaan itu, kesesatan itu, khafifun, dia ringan. Mariyun, enak. Kebatilan tu enak. Sini kita tengok keindahan Sayyidina Ali di susun perkataan. Ini ayat pertama. Hak, thaqil, wabi. Dalam jumlah kedua dia datang batil. Tengok.
Kebenaran lawan kebatilan. Berat lawannya ringan. Wadiyun perit lawannya enak. Nampak? Jadi sebab tu ini bala. Tapi sahabat dulu dia tak sebut ini. Dia tak sebut apa tak kenal lagi muqabalah. Tapi sebab mereka ala sajiyatihim. Sebab mereka bahasa memang itu bahasa cara mereka bercakap. Tapi kita ni sebab kita belajar. Kena belajar bala. Jadi sebab tu syarat nak belajar tafsir Quran syarat dia mesti belajar balaghah. Sebab apa? Seindah-indah bahasa dalam bahasa Arab Al-Quran. Susunan dia cukup indah. Ini contoh kata saya Ali. Begitu Rasulullah sendiri bilang, sebab Rasulullah begitu dia belajar hadis. Sebab Rasulullah sebut apa? Utitu jawami'ul kalim. Utitu aku dikurniakan tersebut jawami'ul kalim. Perkataan aku ini sedikit tapi maknanya mendalam. Sebab tu dalam hadis kita akan bahas satu persatu perkataan yang Rasulullah gunakan. Sama dari segi nahunya, di segi bala tak termasuk lagi sebab urut hadis Quran, sebab nuzul Quran, sebab apa? Asbabun nuzul. Okay, jadi kita dekat sini. Begitu Rasulullah sebut, dia kata apa? Waktu dia puji orang Ansar, dia kata apa? Lihat Rasulullah. Waktu dia puji orang Ansar, innakum la takfuruna 'indal fazq. Innakum la takfuruna 'indal fazq. Tak boleh kata Rasulullah. Tengok, ini percakapan sahabat, percakapan Rasulullah. Ini finali. Rasulullah sebut apa? Ini hadis kan? Dia puji orang Ansar. Apa dia kata? Innakum la takfuruna indal faza'i wa tuqilluna inda at-tama'i. Innakum, so kamu ni wahai al-Ansar. Sebab Allah pilih mereka menjadi pembantu Rasulullah. Allah puji mereka. Sebab tu 3 golongan Allah puji. 3 golongan pertama apa? Orang Muhajir dalam surah Al-Ahzab. Pertama apa? Golongan Muhajirin. Kemudian Allah puji golongan Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara al-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzi mereka suka orang hijrah kepada mereka. Jadi Rasulullah sebut apa? Innakum sukamu ini wahai Ansar la taksuruna. Beramai-ramai kamu datang beramai-ramai. Indal faza'i. Sewaktu ketakutan. Orang takut nak datang. Waktu orang takut, waktulah kamu ramai. Waktu orang takut, waktu kamu ramai. Waktu mana? Waktu panggil berperang, kamu ramai. Waktu ada apa musibah, kamulah ramai. Waktu orang takut, kamu ramai. Wa taqilluna, kamu ini banyak ketakutan. Sedikit, kamu sedikit kurang datang. Aindat tama'i. Sewaktu orang memang tamak nak datang. Waktu apa? Waktu pembagian harta zakat. Kau tak tahu saja. Waktu pembagian harta zakat, waktu apa? Waktu bawa pembeli untuk bagi-bagikan harta, kamu tak kurang datang. Kamu tak berminat untuk datang. Sedikit kamu datang. Faham tak? Jadi Rasulullah kata banyak takut. Ini suka. Sedikit. Ini kita panggil apa? Al-muqabalah. Dia ada dalam Quran, dia ada dalam hadis Rasulullah, dan dia adalah athar sahabah. Ini apa sebutnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. Orang yang kafir, yang ingkar Tuhannya. Kemudian qabalu apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Orang kafir lawannya orang yang ingkar, lawannya orang yang takut beriman.
Kemudian apa? Kemudian kafir adab. Sini keampunan. Nampak? Ini dia punya muqabalah. Ingat ya? Beza muqabalah dengan mutabaqah. Mutabaqah satu dia. Muqabalah ni dia dua perkataan bertentangan. Datang dalam dua ayat. Okey. Walafin. Ingat ya? Ini penting sangat ni. Balaghah ni. ثالثا يلا ثالثا الاستعارة yang baru-baru ini kan saya kata Pak isbiru sabran jamila nanti aman man yudarrisu sayyid sabalah amalan anta yudarrisu amalan amalan ingat sebabnya kita belajar kita dapat satu kita mengajar InsyaAllah 10 kita dapat. Faham tak? Kita belajar, kita nak faham diri kita saja. Faham tak? Kita nak belajar, kita nak faham diri kita. Kita mengajar, kita faham diri kita dan fahamkan orang lain. Memang semua kefahaman kepada Allah saja, rahmat Allah. Faham? Tapi kita usaha kita faham. Sebab tu saya kata, kalau kita menuntut ilmu, jangan tinggal mengajar. Sebab keberkatan ilmu ini pada kita mengajar. Tetap di hati kita. Tapi kena belajar dulu. Kalau tak belajar, tiba-tiba nak mengajar orang. Itu orang jadi kurang ajar. Tak belajar nak mengajar. Ya, itu satu. Macam ilmu balaghah, sebab jarang buat orang bahas. Faham tak? Jadi kita kena belajar supaya tak lupa. Okey. Al-isti'arah matniyatu. Thalithan ثالثا الاستعارة المكنية dua إسراها apa? Amalan استعارة تصريحية واستعارة مكنية. Okey, apa disebut sini? Takadu tamayyadu minal ghaidh. Hampir tamayyada apa? Terpotong-potong, terputus-putus. Tatamayyadu terputus-putus minal ghaidh daripada kemarahannya. Minal ghaidh. Sini apa Fiz? Ingat disebut syabbaha jahannama, ditashbihkan jahannama. Tashbih ni bahasa Melayu. Sastra Melayu panggil apa lah? Siapa ambil bahasa Melayu ni? Metafora ke? Metafora ke? Gambaran. Metafora ya? Metafora ya? Okey, itu tashbih bahasa Melayu, metafora. Bahasa Arab pakai tashbih. Okey, dia kata ni syabbaha, menyamakan. Tengok. Jahannama, neraka jahannam. Fi syiddati ghalyaniha, pada dahsyatnya menggelegak itu. Dahsyatnya menggelegaknya neraka jahanam itu. Walahabiha, dan sambaran lahab ya, pucuk apinya. Dahsyatnya nak gambar dia menggelegaknya dengan apa? Dia menggelegaknya api, bunyi gelegaknya. Kemudian apa? Dengan sambaran apa kita sebut hari itu? Macam mana apa? Bagaikan dia pusing penghuni neraka jahanam. Okey. Takana tamayyadu minal ghaidh kullama ulqi fi fawjud. Okey. Bagaikan nak gambar tu, kita panaskan satu periuk air. Periuk air bagi menggelegak, masukkan sebiji jagung. Bukan sebatang, sebiji tu. Biji jagung sebiji, masukkan. Cuba tengok macam mana air menggelegak, dia bawa jagung tadi ke atas ke bawah, dia lambung ke atas. Begitulah penghuni neraka dimain-mainkan dalam api neraka. Sebiji jagung, kita panaskan air dalam periuk, masukkan sebiji jagung. Macam mana jadinya? Dia menggelegak, nanti jagung turun ke bawah, nanti naik ke atas. Begitulah mereka penghuni di lambung api neraka. Gambaran dia. Takanu tamayyadu minal ghaidh, hampir neraka terputus kerana dia marah sangat. Minal ghaidh, daripada kemarahannya. Jadi kita sini
syabbaha, menyamakan jahannam, neraka jahannam, fi syiddati ghalayaniha, fi syiddati ghalayaniha, pada dahsyatnya, gelegakannya, walahabiha, sambaran apinya tu. Lahab sambaran api, pucuk api dia tu. Bi insani, dengan seorang manusia. Dia gambarkan bagi seorang manusia. Okey. Ini syadidul ghaib, syadidul fi'il. Kita mengapa kata syadidu? Sebab takdir wa huwa syadidul ghaib, dalam keadaan dia. Khabar. Okey, limutarik mafsuh taqdiru wa huwa syadidul ghaib, dan dia syadidul ghaib, sangat-sangat marah. Wal hanaqi, sangat-sangat geram. Marah, hanak, geram, macam tercekik dalam badan dia, marah sangat. Itu hanak. Asal hanaqi. Wal munqalib, al hanaq. Mana apa hanak? Mana dia? Marah macam tercekik tu. Ala aduwihi, ke atas musuhnya. Ke atas musuh. Mana dia, barangkali orang ni dia marah betul, sakit hati dengan musuh dia ni. Macam nak tercekik dia, macam apa? Dia marah sangat-sangat. Yakadu yataqatta'u, hampir-hampir dia, badan dia tu nak gambar marah, terpecah-pecah badan dia. Yataqatta'u, macam terkeluar biji mata dia, marah sangat. Faham tu? Yataqatta'u, terkeluar biji mata, marah sangat. Min syiddatil ghaib, daripada dahsyatnya dia nak marah. Sebab tu sini apa? Kita panggil isti'arah makniyah. Lawan dia apa? Isti'arah tasrihiyah. Okey, sini apa lagi sini? Wa hudhifal mushabbahu bihi. Okey, asalnya begini. Asalnya ni tengok ni. Okey. Lahabu jahannam ka insanin syadidil ghaib. Ini musyabbah, ini ada tasbih, ini musyabbah bih. Tapi dia buang musyabbah bih, insan ni dia buang. Musyabbah dia buang. Dia ganti dengan apa? Min lawa dalam. Iqra. Okey. Wa hurifal musyabbah bih, insan ni dia buang. Faham tu? Dia buang ke insan. Wa hudif wa rumidha bihi, dan disimbolkan kepadanya. Wa rumidha, disimbol kepadanya bi syai'in, dengan sesuatu, min lawazimihi, daripada lazimnya, lazim sifatnya. Wa huwal ghaidh syadid, iaitu marah yang sangat-sangat. Jadi marah ni sifat apa? Sifat manusia, bukan sifat api. Marah ni sifat manusia. Faham tu? Marah sifat manusia, tapi dia gambarkan kemarahan neraka jahanam bagi ke manusia. Faham tu? Tapi neraka marah, tapi hakikatnya memang neraka marah. Dia benci pada apa? Hakikatnya neraka pun marah. Faham tu? Neraka ni dia apa? Dia benci, dia marah. Faham tu? Sebab Allah jadikan dia marah kepada orang kafir. Tapi sini tengok apa? Dia nampak bentuk apa? Kita tu uslub yang Quran gunakan untuk kita faham. Okey. Bi tariqil isti'arah makniyah, dengan jalan isti'arah makniyah. Sebab tu contoh. Selalu tak sebut kan? Isti'arah makniyah habis. Okey, Al-Quran sebut. Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmah. Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmah. Waghfir lahuma, maka rendahlah kepada mereka berdua. Allah sebut. Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan rendahlah kepada mereka berdua, kepada kedua bapa kita, janahal dhulli, sayap kehinaan. Hina ada sayap tak? Hina ada sayap habis? Tak ada. Sini sebut kehinaan itu bagaikan seekor burung. Faham tak? Sebab apa burung? Tengok, burung nampak kita terus lari. Tak ada langsung rasa berani, rasa apa? Kuat. Burung kan? Terus lari, cepat lagi lari. Jadi mana hina apa? Maksud apa? Tidak ada langsung izzah. Mana izzah apa? Kekuatan, kebanggaan, faham tak?
Kita datang lari. Kita datang lari. Betul. Burung ciak apa dia? Pagi terus lari. Mereka burung kita pelihara lah. Jadi di sini ibaratkan kehina itu bagaikan seekor burung yang sentiasa lari, merendah diri semua, tak mau tak takut berhadapan dengan orang. Faham tak? Dia samakan kehinaan ini bagaikan seekor burung yang sentiasa takut berhadapan dengan orang. Datang lari. Makna kita ni dengan ibu bapa kita bagaikan seekor burung, segan, takut, kecut. Faham tak? Makna kita berhadapan ibu bapa kita ini bagaikan seekor burung. Maksudnya bagaikan seekor burung yang apa? Rasa apa? Segan, hormat, takut, kecut. Nak angkat suara pun tak berani. Asalnya begitu kita. Sebab Allah sebut waqfil lahuma janahal dhulli minar rahmah. Daripada rahmat mereka kasih sayang. Jangan tinggi suara. Okey, asalnya kita begitu. Bagaikan seekor burung kecut. Rasa apa? Besarnya tanggungjawab mereka. Sebab Allah jadi apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah putuskan, qadaikan, tetapkan ketetapan Allah. Jangan kamu sembah selain pada Allah. Sembah selain Allah, neraka Allah kamu. Syirik pada Allah, Allah haramkan masuk syurga. Terus Allah sebut apa? Wa bil walidayni. Terus Allah sebut kedua ibu bapa. Sebab tu ya, biarpun siapa kita, jangan sekali-kali kita simpan perasaan sakit hati, bermusuh, tak suka dengan kedua bapa kita. Bodohlah kita kalau bermusuh dengan ibu bapa kita. Mereka tak betul, kita tegur. Mereka lawan, kita sabar. Itu saja kewajipan kita. Faham tu? Ini sampai tak bertegur, sampai ibu bapa tak apa, tak balik rumah, jangan. Wal a'yadu billah wal a'yadu. Faham tu? Tambah orang berilmu. Fasik tu buat begitu. Faham tu? Kefasikan tu. Wadah. Jadi sini apa? Agak tersebut waqfid lahuma janahal dhulli. Tapi tak sebut burung. Tapi mengapa kita tahu sini kehinaan macam burung? Sayap ni milik siapa? Sayap ni milik burung. Sifat bagi burung. Wadah. Wadah tak? Wadah man yang tak. Okey ya, sebab tu saya kata ingat balaghah ni, ilmu balaghah ni bagi faham betul. Minta pada Allah supaya kita faham. Sebab balaghah ni cukup penting dalam Al-Quran. Kita nak faham Al-Quran. Sebab tu yang setengah jadi apa? Ustaz ingat pernah tu Ustaz ada soal. Dia tanya Ustaz kata masalah dalam akidah. Dalam akidah kita kata apa? Okey, kita kata mayat. Dengar tak dengar kita bercakap pada dia? Dengar tak dengar? Dengar. Kita dengar. Kita kata dengar. Mayat boleh dengar apa kita cakap. Okey, mayat boleh dengar apa kita cakap. Tapi golongan Wahabi ni, sebab mereka satu masalah. Mereka mengkafirkan umat Islam lain memohon doa daripada mayat. Itu masalah dia. Contoh begini. Contohnya kita pergi kubur Rasulullah. Maka Rasulullah, ya Rasulullah, kita pergi. Ya Rasulullah, doakanlah untukku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doa untuk aku ya Allah, bagi aku semua sakitku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, doakan untuk aku semua sakitku. Ataupun kita pergi perkuburan Imam Nawawi. Kita kata, ya Imam Nawawi, doakanlah kepada Allah untuk kesembuhan sakitku. Faham tak? Kita minta Imam Nawawi doakan untuk kita. Boleh tak boleh? Jumhur ulama harus. Hukum dia harus. Sebab apa? Berdasarkan kisah Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, pada tahun 16 Hijrah berlaku kemarau panjang. Dia pergi ke kubur Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innakum qad halaku. Ya Rasulullah, istasqi li ummati. Kau mohonlah Rasulullah diturunkan hujan untuk umatmu ini. Mereka telah binasa. Malamnya di mimpi bagi tahu Umar, kamu akan diturunkan hujan. Mimpi Rasulullah. Faham tak? Hadis ini dalam riwayat Imam Hakim. Jadi jumhur ulama kita harus. Apa? Macam tadi Ustaz jumpa orang hidup. Tolong doa Ustaz semua sakit dia. Macam kita pun dah kenapa? Soal minta apa? Minta doa semua sakit kan? Tak ada masalah kan? Jadi kalau orang mati, apa masalah kita minta mereka berdoa? Sebab mereka beriman.
Keimanannya kan tak henti, kesolehan mereka tak terhenti. Faham tak? Bahkan sabit para mayat berdoa untuk orang hidup. Kalau hadis Pak, apabila amalan kita mereka tengok kita buat buruk keluarga kita, apa mereka doa kepada Allah? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah kau matikan mereka ya Allah. Kau kerabatkan ini, dia buat burukan ini, sehingga engkau beri petunjuk kepada mereka, sebagaimana engkau beri petunjuk kepada mereka. Makna mereka di alam barzakh tetap berdoa. Jadi apa salahnya minta mereka berdoa kepada kita? Ini jumhur ulama kata ya, melainkan Ibnu Taimiyah. Ada yang kata tak boleh. Tak boleh berdoa kepada minta orang mati doakan untuk kita. Tak boleh mintakan orang mati doa untuk kita. Sebab dia kata bang, seperti mana kita tak boleh minta kepada mereka Jibril doa kepada aku. Sebab mereka itu tidak mukallaf. Seperti dia kata tak boleh kita minta kepada Jibril, para malaikat turun doa kepada kita. Tak boleh. Jadi kita kata jumhur kata boleh, Ibnu Taimiyah tak boleh. Faham tak? Jadi kita kata tak boleh, kita jumhur kata boleh, Ibnu Taimiyah tak boleh. Tak harus. Lain. Tak apa. Tapi mereka ni sampai mereka mensyirikkan orang yang pergi ke kuburan minta mayat doa untuk mereka. Syirik ni. Di mana syiriknya? Faham tak? Faham tak? Sebab kita untuk satu masalah ni, sesuatu hukum ni, itu nama kuburian, penyembah kubur. Di mana sebuah kubur? Pergi minta, tolong minta doa. Adakah kita nak hukum Bilal bin Harith Muzani juga kuburian? Faham tak? Jadi sebab dalam satu masalah ni, faham tak? Sebab tu, untuk kita hukum masalah ni, dia panggil apa? Tawsiful masalah. Kita sifatkan masalah tu. Ini masalah fiqhiyah ke masalah akidah? Kita kata masalah fiqhiyah. Kita pegang jumhur. Dia kata harus kita minta mayat doa untuk kita. Kita mayat Rasulullah, Rasulullah di mana minta doa untuk kita. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis, mayat sendiri pun berdoa untuk apa? Di alam barzakh mereka berdoa untuk orang hidup. Seperti mana harus kita berdoa apa? Minta orang hidup berdoa harus. Tapi Ibnu Taimiyah kita bilang ya. Kalau kita sebut begitu, selesai masalah. Jumhur kita harus, Ibnu kita tidak juga tak harus. Sudah, faham? Tapi mereka tak cukup itu. Syirik. La haula wala. Di mana syiriknya? Bukan minta pada makhluk, minta didoakan pada Allah untuk kita. Seperti mana kita minta orang hidup. Jadi kalau kita doa, minta orang doa, makna dia minta orang doa kepada kita syirik. Makna kita minta orang hidup doa kita, kita mensyirikkan Allah dengan orang hidup. Minta orang apa? Orang mati doa kita syirikkan Allah dengan orang mati. Okey, faham tak? Jadi itu mereka tekan. Jadi kalau kamu anggap begitu syirik, bermakna okey, batil kalau doa saja. Berarti sebab doa ibadat, berarti kau mensyirikkan Allah dengan orang hidup. Jadi bagi kita tak beda. Orang hidup tak sama dengan orang mati. Tengok. Dia bersalah, dia tidak hati ayat. Dia apa benda tu? Batil. Dia bawa hujah pun lagi betul batil. Lagi jelas dia batil ada. Dia hujah apa? Dia kata sebut. Okey. Apa? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur wa ma anta bimusmin. Betul tak mampu bagi orang kubur dengar. Mereka bukan dengar kita orang. Sebab Allah sebut engkau wahai Muhammad tidak mampu bagi orang kubur ahli kubur dengar. Kita kata sebab lebih baik engkau diam. Kalau engkau berbicara jelaslah kejahilan itu. Faham tak? Tengah manusia lebih baik dia berdiam. Apabila berbicara jelasnya kejahilan. Ini Quran sebut betul sekali buat memang Quran. Sebab ini kita kena faham balas Allah sebut apa? Wa ma yastawil a'ma wal basir wal dhulumat wal الظلمات ولا الظلمات ولا الظل الحريق وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير. Tidak sama orang buta dengan orang jelek. Okey. Wala dhill wal harir, tak sama tempat teduh berlindung dengan tempat panas. Okey. Tidak sama wal ma yastawi al-a'ma al-ahya wal amwat. Tak sama orang hidup dengan orang mati. Ini Allah sebut apa? Allah sebut mana sebut tak sama orang buta dengan apa? Tak sama orang buta dengan orang jelek. Kita semua tahu kita memang orang buta tak sama orang jelek. Tapi apa sebaliknya? Sebab ni kita bagi sini Pak. Dia panggil isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah mana Pak? Tidak sama orang kafir yang mereka bagaikan orang buta dengan orang beriman bagaikan orang jelek. Tidak sama orang kafir bagaikan mereka semua mati. Bagaikan orang mati dengan orang beriman hidup. Jiwanya sudah hidup dengan hidayah. Dengan orang mati dengan petunjuk Allah.
Faham tak? Wa ma anta bimuslim fil qubur. Engkau tidak mampu memberi peringatan pada orang kubur. Apa maksudnya? Seperti mana orang kubur, kita pergi ke kubur, kau berimanlah pada Allah, kau ibadatlah, solatlah. Nampak ke tak? Boleh ke kau solat? Begitulah. Begitu juga kau jumpa orang kafir, kau terang macam mana tetap dia kafir juga. Faham tak? Itu wajah syawal. Sebab tu ini kena membela. Kalau dia pegang orang kafir apa? Kalau dia kata orang kubur tadi dengar, orang kubur tadi dengar. La haula wala quwwata illa billah. Kita masuk kubur, kita berdoa apa? Assalamualaikum ya ahli diyar, sejahtera atas kamu. Mengapa kita bagi salam kalau kita dengar? Faham tak? Mengapa kita bagi salam? Syariat salam sabit dalam hadis. Ya ahli diyar, masuk kubur bagi salam. Mengapa bagi salam kalau kita dengar? Rasulullah, assalamualaikum, sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Hidup dalam masalah. Faham tak? Sebab dia kata ini pentingnya ilmu balagh. Boleh. Apa dia kata? Jaga ilmu balagh. Itu nak mudah saja. Tak. Allah sebut orang kafir tak dengar, orang mati tak dengar. Kalau mati tak dengar, habis ketika pergi kubur, itu nak bagi salam. Betul apa? Adakah syarat suruh kita lakukan benda yang sia-sia? Faham tak? Okey, boleh? Okey. Itu belajar balagh, belajar niat supaya Allah bagi kita faham betul apa? Sebab itu ilmu ni, ilmu alat untuk kita faham Al-Quran dengan cara yang para salafus saleh faham. Seperti mana para salafus saleh kita faham, ulama kita faham. Bukan sebab untuk mengelakkan kefahaman Quran, kefahaman ahli bidah. Untuk mengelakkan faham hadis, kefahaman ahli bidah. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ini banyak kita dengar tentang kematian secara tiba atau wujud. Adakah hadis Quran menyebut hadis tersebut? Bukan hadis. Wa kasarat mautil faja'ati. Antara kiamat banyaknya mati secara tiba-tiba. Tengah pagi tadi berjogging, petang tadi jalan mati sudah. La ilallah, petang tadi kayu bersikap denganku, malam-malam jalan sudah. Pagi tadi, malam tadi, ya Allah minum dia sini. Pagi-pagi jalan sudah mati sudah. Wa kasratul mautil faja'ati, akan banyaknya berlaku mati secara tiba-tiba. Mengapa? Cek doktor, bukan vaksin, bukan apa? Sebab apa? Sebab saluran jantung tersekat. Vaksin sentiasa suci. Okey. Ustaz, bid'ah itu perbuatan tidak laku Rasulullah dan bid'ah boleh jadi kafir. Kalau contoh konsep zaman Rasulullah, jadi siapa yang pergi konsep ada jadi kafir. Okey. Ustaz, bid'ah ada sesuatu perbuatan laku Rasulullah yang tidak laku Rasulullah dan bid'ah boleh jadi kafir. Kalau contoh konsep zaman Rasulullah, mana ada konsep? Jadi siapa yang pergi konsep itu akan jadi hukum kafir. Ingat ya. Ini maksiat. Antara bid'ah dengan maksiat beda ya. Okey. Maksiat ini jelas. Zina maksiat. Rasulullah tak pernah buat. Rasulullah tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi semua. Tapi kita tak kata apa. Zina tu bid'ah. Sebab Rasulullah tak pernah buat. Tak. Sebab tu dia maksiat. Sebab tu bid'ah ini Rasul man ahdatha fi amrina hada. Sesiapa melakukan perkara baru dalam urusan agama. Faham? Urusan agama kami. Oh, terjatuh lagi. Ma laisa minhu, sedangkan dia bukan daripada agama. Makna dia gunakan nama agama. Dia bukan nama agama. Konsep bukan agama sudah. Dia memang maksiat. Zina bukan agama, dia memang maksiat. Minum arak semua. Tapi contoh bid'ah. Contoh bid'ah ya. Contoh. Okey, dalam syariat orang mencuri hukum dia apa? Okey, ataupun kita kata benda qadzaf. Sebab dalam mahkamah sivil tak ada qadzaf. Hukum qadzaf. Okey, hukum qadzaf walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Orang yang menuduh orang lain berzina, perempuan muhsinat suci berzina, maka sebatlah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Jadi dalam syariat ini, dalam Quran, hukuman kesalahan menuduh orang berzina, kesalahan menuduh orang berzina berapa? 80 kali sebatan. Tiba-tiba ada mahkamah syariah, dia gubal undang-undang. Ada mahkamah syariah kan, digubal undang-undang, kesalahan menuduh orang yang berzina, kesalahan qadzaf, didenda 5,000. Ini bid'ah. Sebab apa? Sebab dia guna nama syariat.
Dia mengada-ngadakan benda baru syariat. Sebab tu kita ini bid'ah. Sebab dia guna nama syariah. Sedangkan hukum syariah berapa? 80 kali sebatan. Tiba-tiba dia letak apa? Denda 5,000. Itu bid'ah. Kemudian dia bid'ah dua ya. Macam tadi, dia kata kafir tak? Bid'ah ni ada mengkafirkan, ada tidak mengkafir. Dia ada dua. Bid'atun, mudillilah, yang menyesatkan. Mudillah makna kita hukum orang tak sesat. Atau bid'ah mudillah, bid'ah yang menyesatkan. Wa bid'atun mukaffirah, bid'ah mengkafirkan, menjadikan orang buat dia kafir. Contoh bid'ah sesat. Dia dakwah tasawuf tapi sembahyang 5 waktu pun tidak. Itu bid'ah kafir. Bid'ah kafir. Ini bid'ah mukaffirah kafir. Buat jadi kafir. Tapi ada tengah bid'ah mufassiqah atau mudallah. Bid'ah jadi fasik. Bid'ah dia buat itu jadi fasik. Mana bid'ah dia buat bid'ah tu boleh jadi fasik. Mana apa? Benda bid'ah ni contoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka telapak tangan. Mengapa? Buka pintu syurga. Kadang salam tutup ini. Mengapa ni? Ini tutup pintu neraka. Ada dua-dua juga. Faham tak? Ini kita bid'ah. Faham tak? Bid'ah mudallilah. Jadi kita tegur. Kalau jahil buat macam mana kan? Makna jahil tegur. Jangan buat begitu. Faham tak? Ataupun apa? Buat tahlil 3 hari, letak apa? Letak kain kuning apa? Letak semua. Sebab apa? Kembar buaya anak dia nak balik. Itu bid'ah mudillilah mufassiqah. Mana ada manusia kembar buaya? Bid'ah yang menyesatkan. Betul? Jadi ingat. Ikat. Satu tak sebut dah. Jangan mudah-mudah hukum orang kafir ya. Jangan mudah-mudah hukum orang syirik ya. Sebab apa? Rasulullah sebut apa? La yarmi ar-rajulu rajulan bil kufri wala bil fusuqi illa irtaddat min kadzalik. Seseorang tidak melemparkan tuduhan kafir, tuduhan fasik kepada orang lain. Illa irtaddat alaih. Melainkan tuduhan tak dibalik kepada orang tersebut sekiranya dia bukan begitu. Bahaya ya. Sebab tu kita kata nak mengkafirkan orang bukan mudah ya. Sebab tu dia memerlukan fatwa yang cukup teliti. Jangan jadi Wahabi ya. Sikit syirik sudah tu. Mereka ada penyembah kubur ni. Ibadat selain daripada Allah tu. Jangan jadi Wahabi. Sebab tu Wahabi, ulama hukum mereka sebagai golongan sesat, sebagai saki-baki khawarij, seperti Imam Sawi dalam Hasyiah Jamal dia. Dia kata khawarij kal wahabiyah, seperti golongan Wahabi ni. Dalam Tauhid Sawi disebut. Imam Sawi disebut mereka inilah khawarij moden. Sebab apa? Orang lain kafir, musyrik. Dua sudah gambaran pandangan mereka pada orang Islam yang lain bang. Sama ada syirik ataupun ahli bid'ah. Kita solat berdoa beramai bid'ah. Tak pernah pandang baik. Boleh? Sebab dia kata macam sambut-sambut Rasul lah. Tapi ingat ya, macam sambut Rasul baru ni, dia bukan bid'ah sebab semua sambut. Yang kata bid'ah pun sambut, yang tak kata bid'ah pun sambut. Tengok malu Rasul ni kan, dia ada dua cara sambut. Satu golongan dia sambut malu Rasul dengan apa? Banyakkan salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia adakan majlis salawat. Itu cara sambut. Satu golongan lagi dia sambut dia dengan apa? Banyakkan zikir bid'ah. Datang memang selalu bid'ah je, tapi datang musim Maulid bertambah lagi lafaz bid'ah. Rasulullah tak buat bid'ah. Itu cara mereka sambut melalui Rasul. Dua saja. Boleh? Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin mazidah. Ya Rabb lakal sultani. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa lil batila batilan wa rizqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al al-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan wa syarr ghairuk. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah